Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Suryati. Hari ini akan berkongsi tentang sebuah buku yang berjudul Bangkit Daripada Sedih. Secara amnya, buku ni banyak membincangkan kata-kata semangat bagi pembacanya yang sedang berdepan dengan pelbagai cabaran dan masalah dalam kehidupan. Terutamanya macam sekarang ni kan kita dilanda dengan pandemik COVID-19 ni, jadi ramailah yang terjejas dari segi ekonomi maupun emosi. Jadi buku ini ditulis oleh seorang penulis yang hanya mahu dikenali sebagai Encik Lebah. Beliau merupakan seorang inspirator yang sangat aktif membuat video-video inspirasi yang sudah ditontoni lebih 1 juta penonton di Instagram dan juga Facebook. Tapi kalau Google YouTube pun akan ada. Okay. Buku Bangkit Daripada Sedih ni mempunyai 228 halaman dan telah diterbitkan oleh Hambari Publication dengan cetakan pertama pada Mac tahun 2020 dan kini Mac 2021 rekod yang terakhir lah telah pun dicetak sebanyak 7 kali. Bangkit Daripada Sedih merupakan sebuah buku yang berkonsepkan motivasi atau inspirasi, tetapi ditulis secara bersahaja seperti penceritaan sebuah novel. Buku ini juga membincangkan pelbagai isu atau masalah yang sering dihadapi oleh remaja maupun belia di zaman yang mencabar ini. Topik yang dibincangkan merangkumi masalah dalam perhubungan, membentuk kepribadian dan mengenal jati diri seseorang, yang mana Encik Lebah cuba menyenaraikanlah, memberi cadangan langkah-langkah apa yang patut dibuat untuk mengatasi masalah tu ataupun untuk mengurangkan tekanan emosi. Yang menarik juga dalam penulisan beliau ni, malah Encik Lebah turut menyelitkan potongan ayat Al-Quran dan hadis yang dapat menyokong hujah-hujah beliau dengan harapan dapat membantu para pembaca di luar sana jika kebetulan mempunyai masalah yang sama. Isu pertama yang disentuh oleh Lebah Encik ialah untuk tak berputus asa dalam kehidupan. Jadi di situ dia kata bangkitlah daripada give up, dan beliau menyarankan agar kita sentiasa beristighfar bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama Islam mungkin ada cara sendirilah. Selain daripada itu, sibukkan diri dengan aktiviti berfaedah seperti belajar ilmu, mencari kawan yang baik dan melakukan hijrah. Saya juga terasa amat asyik ketika membaca olahan semula dari kisah benar yang diambil melalui pengalaman dan kecerdasan beliau. Malah yang menariknya, Encik Lebah amat bijak dalam menyusun penceritaan beliau sehingga konsep motivasi ini tak membosankan. Beliau turut berjaya menarik perhatian pembaca dengan ungkapan kata-kata semangat dalam setiap bab yang dibincangkan. Saya petik sedikit kata-kata semangat tu. Antaranya ialah hidup tanpa ujian ibarat tidur malam tanpa gangguan. Apa maksud dia? Kalaulah hidup kita dia tak ada ujian, perasaan tu mungkinlah sama macam tidur malam tanpa gangguan. Jadi nyenyak je. So dia kata bila tidur nyenyak tu sehingga kita tertinggallah untuk melakukan ibadat kepada Tuhan. Antara yang kata-kata seterusnya, kalau ada orang tikam belakang kita, tu bermakna kita sudah berada di depan. Teruskan melangkah, jangan putus asa mengejar impian. Antaranya lah yang menarik. Antara perbincangan yang hampir dengan diri semua orang ialah berkaitan dengan kasih sayang kita sebagai anak terhadap ibu bapa, sama ada mereka masih ada ataupun sudah pun meninggalkan kita. Jadi sebagai anak, kita tetap perlu menabur bakti sama ada mereka masih hidup ataupun sudah tiada. Antara yang kita boleh buat ialah dengan cara mendoakan mereka supaya dilimpahi rahmat, berbuat baik
kepada sahabat-sahabat maya, boleh juga menjaga aurat, dan bagi yang berkemampuan melangsaikan hutang mereka jika ada, dan bersedekahlah untuk mereka. Antara subtopik yang berkaitan juga dekat sini, tajuk dia sayang 3000. Okey, saya bacakan sedikit. Adik sayang ibu? Sayang banyak mana tu? Sayang 3000. Okay, si ibu tersenyum tak kala si anak membuka kedua tangan menunjukkan panjangnya sayang kepada si ibu. Satu pelukan balasan sebagai hadiah jawapan kepada si anak. Si anak tersenyum saat si ibu memberi hadiah pelukan. Okay, so ini cara penulis mengolah sesuatu isu. Dia buatkan satu cerita dulu, kemudian baru dia komen. Beliau kata, cukupkah hanya 3000 saja kita sayang? Okay, sekiranya sayang ibu kepada kita berada di tahap infinity, bayaran juga adalah infinity. Jadi jawapannya ialah tidaklah. Okay, jangan meletakkan angka sebagai nilai yang boleh dihitung untuk dibayar ganti rugi. Baik, itulah maksudnya kalau kita ni jangan meletak kasih sayang tu dengan satu nilai angka. Sebenarnya kasih sayang itu tak terhingga. Okey, ungkapan ni biasa kita dengar, seorang ibu mampu menjaga 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu mampu menjaga seorang ibu. Betul kan? Okey, jadi di sini beliau kongsikan antara ikhtiar ataupun kaedah bagaimana kita nak menabur bakti, cuba menunjukkan kasih sayang kita, kan. Antara yang menariknya ialah urut kaki dan tangannya. Okey, pada anak-anak yang mendengar kat sana, pernah tak buat ni untuk ibu bapa masing-masing? Kan, kalau saya sebagai ibu pun seronoknya kalau ada anak saya yang tolong urut kaki, tolong urut tangan, tolong urut bahu. Okey, dia terasa kasih sayang tu. Kan? Jadi kalau belum pernah buat, cubalah buat. Okey. Kerana tangan, kaki ibu bapa kita tu telah banyak korban untuk kita. Okay, itu salah satu cara yang paling senang untuk kita membalas jasa. Okey, yang kedua, yang ni pada anak-anak remaja sekarang ni, PKP, tak ada aktiviti nak buat, belajarlah memasak. Kan? Kata masakkan masakan istimewa. Tak pandai masak, jangan bimbang. Ibu takkan pernah menolak masakan anaknya. Pembaca, pendengar kat sana, kalau seorang ibu ataupun ayah, kalau tiba-tiba anak tu tolong masak dekat dapur, masakkan sesuatu yang istimewa, kalau tak sedap, janganlah komen yang negatif pula, kan. Itu mungkin satu usaha anak untuk menarik perhatian kita. Okay. Antara lain yang boleh dibuat ialah mungkin membuka album kenangan, kan. Dan juga antara mungkin saya tak tahu di zaman sekarang ni masih ramai ke yang buat benda ni sama-sama, iaitu melipat baju bersama-sama. Kan, bila melipat baju bersama ni dia santai, ada masa lebih, jadi kita akan boleh bersembang, yang akan mengeratkan lagi hubungan lah. Okey, antara lainnya ialah seperti tunjukkan kita mampu berdikari. Seperti kita pada anak-anak kat luar sana tu, mungkin kalau boleh basuh baju sendiri, kemas bilik, itu pun dah cukup. Okay, menunjukkan yang kita ni mampu berdikari, dan ibu bapa yang melihatnya sudah tentu akan gembira. Jadi banyak lagi lah yang menarik dalam buku ini. Jadi saya rasa amat bagus untuk jadikan bahan bacaan, tak kira lapisan umur. Dan tahniahlah kepada penulis Encik Lebah ini. So itu saja perkongsian saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.